Di Konti Kim FM menerusi Pesona di Zara, tak lain dan tak bukan yang mana anda boleh saksikan kejap lagi menerusi Facebook Kim FM. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat-sihat orang tua. Sihat orang tua Janina. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz nak sambung lagi perkongsian, insyaAllah bersama rakan pendengar. Masih lagi dalam skop kita, iaitu ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Ada 40 ayat semua sekali dan hari ini merupakan ayat yang ke-14. Mungkin perkongsian kita nak mulakan Ustaz, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya kita bersama dalam perkongsian kita dalam Pesona di Zahra, dan kita masih lagi sama-sama membincangkan ayat 40 ayat mengenai kekeluargaan. Dan hari ini kita kongsikan ayat daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Hari ini kita bincang mengenai ibu dan ayah pula. Selain daripada suami isteri yang biasa kita bincangkan, ada juga mengenai perhubungan ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya daripada manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut, pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Siapa-siapa yang beriman kan, ya ini ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terpanggil dengan panggilan ini kan. Macam contohlah ya, hati ibu akak-akak tuan-tuan sekalian, katakanlah kita pergi ke pasar raya tau. Kita pergi ke pasar raya mana-mana kan, di Johor ke, di Kelantan ke, di Terengganu ke, di Perlis ke, di Kuala Lumpur ke, di mana-mana pun, tiba-tiba di pasar raya itu ada satu announcement, ada satu pengumuman. Okey, kepada semua pengunjung-pengunjung, siapa-siapa pendengar IKIM, Radio Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, kita ada satu istimewa, kejutan istimewa. Sila berkumpul di ground floor dekat dengan counter information. Contoh kan, siapa-siapa pendengar IKIM ya, siapa pendengar IKIM, kita orang yang biasa dengan IKIM, kita terpanggil tau. Aku dengar ni, aku nak pergilah dekat ground floor tu. Ada satu hadiah istimewa ya, yang kami sediakan. Sila ke kaunter pertanyaan di lantai informasi tu kan, di lantai G contohnya. Kita orang yang biasa dengan IKIM, kita akan terpanggil. Sebab apa? Kita biasa dengar. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Orang siapa-siapa yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia beriman, dia akan terpanggil dengan ayat ini. Apa yang Allah nak sebut ni? Kan? Apa yang Allah nak sebut ni? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang yang hati ada kepercayaan kepada Allah, mana ada iman, kita akan terpanggil. Apa Allah nak sebut ni? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka, yang neraka itu ada bahan bakarannya. Ibu-ibu, kakak, muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Hari ini dalam dunia, apa-apa yang terbakar ada bahan dia. Okey, kita masak kejap lagi dekat dapur gas kita kan. Kan? Kita buka kan,
So kita buka tu, nak masak tu bahan bakarannya gas. Okey. Hari ni kalau kita mungkin pergi ke mana-mana yang kita perlukan kayu api contohnya kan. Nak hidupkan api tu ada bahan bakarannya. So kita campak kayu api, getah ke apanya, jadi dia terbakar. Ada bahan bakaran dia. Hatta matahari pun dia ada bahan bakaran dia. Matahari hari ni yang memberi kepanasan kepada kita, dia ada bahan bakaran dia, ada gas-gas dan sebagainya. Bayangkan neraka itu bahan bakarannya daripada manusia dan juga batu-batu berhala. Bayangkan maknanya hidup api itu pada jasad manusia. Allah. Yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut hangus badan itu digantikan nanti balik badan macam itu untuk jadi bahan bakaran itu. Menyalanya daripada badan-badan manusia. Ini Allah sebut waquduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarannya itu daripada manusia dan batu-batu berhala. Maka peliharalah kamu kan? Peliharalah kamu anak keluarga kamu ini daripada api neraka. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Bicara mengenai ayat ini, saya nak kongsikan bicara mengenai kita sebagai ibu dan ayah. Kita perlu jaga kan, ibu ayah ataupun ketua keluarga ataupun kita ahli keluarga lah. Apa yang perlu kita jaga kepada anak kita? Sebab kita hari ini dengan anak kan, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, ada 5 benda yang tak putus sampai akhirat. Ada 5 benda kita dengan mak ayah tak putus sampai akhirat. Ada 5 benda kita dengan anak tak putus sampai akhirat. Okay, 5 benda ini adalah 5 benda yang mengikat penghubungan kita, yang akan menyebabkan untuk kita balik ke syurga nanti, untuk kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Seperti mana ayat ini Allah sebut waquduhan nas wal hijarah, nauzubillah, yang bahan bakaran daripada manusia dan juga batu-batu berhala. Okey. Kita nak kongsi pada hari ini. Tapi sebelum kita nak kongsi itu, kita nak tengok dulu siapa dia mak ayah. Kan? Mak ayah dan anak ni siapa dia? Mak dan ayah ni seperti mana yang selalu kita sering ingat-ingatkan, dia ada 5 jenis mak ayah. Maksudnya 5 jenis mak ayah ini terpanggil di sini. Ku jagalah kamu, yakni kamu ibu dan ayah. 5 jenis mak ayah. Pertama, mak ayah kandung. Okey, yang keduanya mak ayah tiri. Mak ayah tiri macam mak ayah kita juga. Anak tiri macam anak kita juga. Kan orang Melayu kita digambarkan anak tiri itu macam lah seksa-seksanya kan, kena dera dengan mak tiri tu. Asal mak tiri kena dera, kena dera mak tiri tu. Tapi sebenarnya kalau kita faham, mak tiri macam mak, dia ada ikatan sampai akhirat. Nanti kita akan kongsikan 5 ikatan itu kan. Yang ketiganya mak susuan. Susuan yang ada kiraan dia kenyang, susuan dia kita ada je mak susuan. Itu adalah mak ayah kita, dan itu adalah anak kita. Okey. Yang keempatnya yang disebut sebagai mak ayah adalah mak ayah mertua. Mak ayah mertua kita. Mak ayah mertua ni sama juga. Kadang-kadang kita apabila tak faham ilmu ini, kita anggap dia orang asing daripada kita. Sedangkan yang mengikat kita tu adalah agama. Sampaikan hari ni mak mertua tu, kalau andai kata kita ataupun seseorang itu berpisah dengan suami dia, mak mertua tetap mak mertua, sama juga. Ayah mertua sama ayah mertua, dia tak putus. Dengan anak, dengan suami, dengan isteri tu putus. Dengan mak mertua tak putus. Status tu tak putus. Sebab dia memang anak. Yang ikatan itu ikatan yang diikat oleh agama. Okey. Wuduk pun tak batal, Ustaz. Wuduk pun tak batal. Dia akan jadi maksudnya macam mak kita, betul-betul. Dan yang keempatnya, yang kelimanya, iaitu mak angkat yang jaga kita daripada kecil. Itu adalah mak juga kita kan. So jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, 5 mak angkat ini ataupun 5 jenis mak ayah ini yang bertanggungjawab, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ku jagalah anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Okay, 5 jenis mak ayah ni. Dan 5 jenis anak. Sama juga kan, ada anak kandung, ada anak tiri, ada anak susuan, ada anak mertua. Anak menantu lah. Anak menantu dan anak angkat yang kita jaga tu kecil. Kita bertanggungjawab untuk menjaga dia daripada daripada api neraka kan, yang bahan bakaran daripada manusia dan juga batu berhala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, selepas kita memahami kan 5 jenis mak ayah ini, kita nak kongsikan pada hari ini apakah perhubungan yang tidak putus itu. Ada 5 perhubungan antara anak dan juga ibu ayah itu yang tidak putus. Yang pertama, kalau boleh nak salin, kita salin sebagai ilmu kan. Ulama sebut qayyidul ilma bil kitabah,
hendaklah kamu tambat ilmu itu dengan menulis, kerana sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Hari ni kita pergi kuliah kan, kita tulis kan, tulisan Rumi kita berbaris kan? Macam mana tulisan Rumi boleh berbaris? Mengantuk. Dia hari ni kuliah mengenai keluarga. Tiba-tiba majais ada kat situ. Dia ada majais, ada mat arik li sukun dia 6 harakat kat situ kan. Okey, kita tulis dalam keadaan mengantuk, ada baris. Rumi kita, setahun nanti kita buka, kita masih boleh ingat balik. Oh, ini aku lah. Maknanya yang diajar ni. Sebab sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Okey, balik pada perkongsian kita. Yang pertamanya mengenai sayang. Okey, sayang. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sayang yang datang daripada ibu dan ayah. Apa maksud ibu dan ayah? 5 jenis ibu dan ayah tadi. Sama ada ibu ayah kandung, ibu ayah tiri, ibu ayah susuan, ibu ayah mertu atau ibu ayah angkat kita. Sayang ibu ayah kepada anak akan membawa ibu ayah tu ke syurga. Sayang kita kepada ibu ayah akan bawa kita ke syurga. Kita sebagai mak ayah, kita sayangi anak-anak kita tu, anak kandung ke, anak tiri ke, anak menantu ke, anak susuan ke, dan juga anak angkat kita. Sayang, ada perasaan sayang membawa kita ke syurga kan? Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu menyayangi saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Sayang kita kepada anak kita, sayang daripada hati itu kan, tak dera, tak kita pukul yang sampai maknanya mencederakan, yang sampai kira maknanya memudaratkan dia kan, tak kita menyampah kat dia, taklah kita maknanya menganiayai dia kan. Sayang kita kepada anak bawa kita sebagai mayah ke syurga. Nantikan ayati kan, nantikan ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah saya sekalian kan, kalau kita dah tua, sayang anak kepada kita bawa anak tu pula ke syurga. Masya-Allah. Dia satu perhubungan yang tak putus. Dia bukan saja ya kita ada anak, okey, after crawling, after kau merangkak, so kau pergi sana, kau jumpa aku lepas 21 tahun nanti kemudian. Malah nak menjaga kan, bukan. Dia tak putus sampai akhirat. So yang pertamanya adalah sayang, bab sayang. Sayang kita kepada anak, yakni 5 jenis ayat anak tadi kan. Terutamanya kalau kita diuji lah dengan anak menantu yang nampak anak teruknya tu kan? Ataupun mak mertua yang mungkin yang contohkan meningkan kepala kita, itu ujian. Allah nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok mana antara kamu yang baik amalannya. Okey, orang lain diuji, kita juga diuji. Bezanya apa? Bentuk. Kesamaannya ujian menyempitkan hati. Kita diuji dengan mak mertua, kita diuji sebenarnya tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok, Allah nak nilai mana di antara kamu yang baik amalannya. Allah nak tengok. Kalau kita melayan perangai yang tak baik dan kita juga berperangai tak baik, maka kita macam mana jawab depan Tuhan? Ya Allah, sebab aku uji kamu sebenarnya. Okey, macam juga dengan anak tiri ataupun ibu tiri contohnya kan. Nak sayang tu, tapi sayang ni disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hari ni sayang kita yang kita bentuk kepada anak kita akan membawa kita ke syurga. Nantikan apabila kita telah tua, sayang anak pula kepada kita, bawa anak itu ke syurga. Membawa anak itu ke syurga. Jadi kita sebagai anak semua, siapa pun keadaan kita yang bentuk 5 anak tadi, sama ada kita punyai mak ayah kandung, kita sebagai anak, sama ada kita punyai ibu tiri, sama ada kita punyai ibu susuan, sama ada kita punyai ibu mertua dan juga ibu angkat, sayang kita kepada mereka ini bawa kita ke syurga kan. Ini tanggungjawab kan. Sebab itu jangan kita bila dah sampai satu keadaan umur, kita biarkan kan mak ayah kita dan sebagainya buat tak tahu dan sebagainya, sebab dia adalah bawa kita ke syurga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perhubungan yang kedua? Ku anfusakum ahlikum nar. Jagalah, sebab tak putus perhubungan kamu ini sampai ke akhirat. Yang kedua, nafkah. Bab nafkah kan. Kita bila kita ada anak, 5 jenis anak tadi kan. Okey, kita bertanggungjawab untuk membesarkan dia. Nafkah kita perlu bagi. Nafkah ni makanan, pakaian, tempat tinggal. 2 lagi bagi anak adalah perubatan dia dan pelajaran dia.
pelajaran. Kita kena berusaha untuk bagi dia pelajaran, kan, bagi dia kesihatan. Okey, 5 benda tadi: makan, pakaian, tempat tinggal. Bagi anak tambah 2 lagi, iaitu pelajaran dia dan juga kesihatan dia. Ini yang dikatakan nafkah. So kita ada 5 jenis anak tadi. Okey, so kita berusaha untuk penuhkan, sebab nafkah kita kepada anak-anak ini akan membawa kita ke syurga. Dan pemberian nafkah ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan sedekah. Kenapa disebut sebagai sedekah? Sebab as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah pasti Allah akan ganti balik 10 kali ganda. Itu di dunia tau. Allah mesti akan ganti balik. Lepas tu kita bagi pada anak kita, kita belikan baju anak kita, pelajaran anak kita, benda tu Allah mesti ganti balik. Sama ada ganti balik tu macam one to one. Contohnya kita bagi anak kita RM10, mungkin kita dapat RM10. Ataupun bi asyri amsalihah ni 10 kebaikan, mungkin 10 kebaikan pula Allah bagi kat kita. Kesihatan Allah bagi, kan, macam dipermudahkan banyak urusan kita, sebab kita bertanggungjawab. Okay. So nafkah kita kepada anak akan bawa kita ke syurga. Lepas tu jangan rasa lokek atau berkira dengan nafkah ini. Okey, nanti kan ayati, ibu, abang, ayah, kakak saya sekalian, apabila kita sebagai mak ayah telah tua, maka ada mungkin benda-benda yang kita tidak ada kemampuan. Nafkah anak-anak kepada mak bapak pula macam tadi juga akan bawa anak tu ke syurga. Kan? Sejarah maksudnya hari ni kita punya ibu ayah yang telah tua. Mungkin dia ada keperluan-keperluan yang memang dia tak ada kemampuan dah. Contoh macam kemampuan makan, pakaian, tempat tinggal dan juga kesihatan dia. Kan? Sebab kadang-kadang orang dah tua, kadang-kadang penyeliaan dia sama macam ketika dia jaga kita kecil. Atau pusingan dia kan. Maksudnya seperti mana kita tu dulu disorong dengan kereta stroller itu pada pasar raya Ustaz. Dengan stroller tu kan. Nanti kita yang menolak anak kita tu, nanti anak kita yang kita tolak kita balik kan, dengan wheelchair tu kan. Maknanya pusingan itu. So penyeliaan nafkah itu, anak kita bila kita telah tua, ada benda kita tak ada kemampuan, dia bagi dekat kita sama juga. Sadaqatu bi asyri amsalihah. Sedekah pasti Allah akan balas, bagi ganti balik, kan, dekat dunia 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan. Dekat akhirat dalam Quran sampai 700 kali ganda, kan. Itu pahala dia di dunia mesti, sebab Islam adalah agama dunia akhirat. Islam bukan agama akhirat semata-mata. Islam bukan agama dunia semata-mata. Islam agama dunia akhirat. Kan? Jadi maknanya nafkah kita ni sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah kita, bawa kita sebagai anak pula ke syurga. Ibu ayah macam mana sama juga. Ibu ayah kandung, ibu ayah mertua, ibu ayah tiri, ibu ayah susuan, ibu ayah angkat yang kita jaga. Ibu mertua kita, kadang-kadang kita rasa nak bagi ibu mertua, bagilah mak awak sikit duit, saya bagi mak saya duit. Tak, kita kena juga tolong sama-sama atau bersama-sama untuk bersedekah, bagi, sebab itu Allah akan bagi balik balas, dan itulah akan bawa kita ke syurga benda itu. Ini perkara yang kedua kita, Alhamdulillah, itu baru 2 daripada 5 ya kan? Ada 3 lagi berbaki, InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Dan untuk anda sahabat pendengar juga diadu-adukan untuk bertanyakan soalan di talian kita di 03-6205-1500, di Facebook IKIM FM, dan juga di WhatsApp kami di 0112900404. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini untuk Pesona di Zara. Tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Jom kita penuhkan hati kita dengan kegembiraan, salah satunya dengan keluarga kita, yang sebagaimana Ustaz hari ini nyatakan mesti Pesona di Zara Ustaz Muhammad Abdul Alamin berkaitan dengan ayat daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, merupakan ayat yang ke-14 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Ustaz, ya, betapa pentingnya kita nak kena jaga keluarga kita daripada jadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min tadi Ustaz. Kita ada 5 lagi Ustaz. Sebelum kita nak naikkan rakan-rakan kita di 03-6205-1500, Haji Faiz insya-Allah akan menanti panggilan anda. Kita sambung sikit lagi Ustaz, boleh? Okey. Dah berbeling-beling tu. Berbeling-beling memanggil kita. Silakan. Okey, kita sambung lagi ya. Okey. Kita ada 3 lagi ya. So, apa kaitan kita jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka, kan? Kita nak bawa ke syurga. Ada 5 perhubungan kalau kita jaga akan bawa kita ke syurga. So, yang pertama tadi sayang, keduanya nafkah, yang ketiganya khidmat. Hari ini kita sebagai ibu dan ayah, kita khidmat kepada anak kita. Khidmat macam mana? Kita khidmat ketika dia kecil, kita tolong hantar dia ke sekolah, kan? Kita hantar dia ke hospital, ke klinik, dia sakit, okey, kita suapkan dia ubat, dia menangis, kan, kita suapkan juga, kan? Kita jaga dia sakit, kita yang tak tidur,
Okey, dia lapar, kita cari makan. Kadang-kadang kita masak macam Yati sebagai mak kan. Anak suka makan masak lemak lah contoh kan. Mak suka makan asam pedas. Okey. Kalau Yati kan masak mana? Masak lemak lah. Maknanya kita sebagai mak, khidmat kita dulukan tekak anak daripada tekak kita sendiri sebenarnya. Kita dulukan tekak anak. Walaupun kita suka makan asam pedas, kita bukan kata no, kau ikut aku lah makan asam pedas. Kita nak supaya kita yang khidmat untuk dia masak. Tengok pengorbanan ibu dan ayah. Khidmat mak ayah tu kan. So khidmat mak ayah kepada anak-anak bawa mak ayah ke syurga. Tidak sia-sia. Jaga malam ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah sayang pada anak kita dulu tu tak sia-sia kan. Dan nantikan kalau kita mak ayah dah tua, anak berkhidmat pada mak ayah membawa anak tu pula ke syurga. Ketika itu mak ayah dah tak kuat gigi dia, nak makan daging-daging tak, terpaksa masakkan bubur. Kita suka makan daging, mak ayah terpaksa makan bubur. So apa kita masak? Daging kita masak. Inilah anak. Inilah anak. Tuah punya anak. Tapi kita sebagai mak ayah dulu, kita tak macam tu. Anak kita tak boleh makan tu benda, kita akan makan tekak masakkan tekak anak. Tapi anak pada mak ayah, kita ikut tekak kita, tak kira lah. Tapi gigi ayah, gigi mak sakit, tak apalah, nantilah mak, nantilah. Tapi mak makan dulu ni ya. Tapi kalau kita faham, khidmat kita pula pada mak ayah akan bawa kita ke syurga. Sebagai anak akan bawa kita ke syurga pula. Ini kita kena terang pada anak-anak kita supaya qu anfusakum wa ahlikum nara, supaya bukan dia terlepas. Lepas dia universiti dia terlepas. Hubungan itu tidak. Hubungan itu sampai akhirat sebenarnya. Asal dah pandai jaga diri dah okey lah tu. Tak boleh je saya. Okey. Sebenarnya kan Yati, ibu, kakak sekalian kan anak kita sebenarnya dididik kan dekat sekolah daripada tingkatan darjah 1 sampai darjah 6 6 tahun kan. Masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tahun. Jadi 11 tahun kan. Dia diajar kemahiran untuk membaca kan. Tetapi kemahiran untuk khidmat pada mak ayah kita kena ajar. Sebab dia tidak diajar di sekolah. Kan kita kadang-kadang kita ajar anak kita bangga dengan dapat A. Tak salah benda tu. Tapi jangan sampai kita ajar dia untuk bangga diri semata-mata. Nanti dia dah tua, kita dah tua, dia hanya hidup dengan penuh bangga. Sampai kadang-kadang dia rasa malu mak ayah yang tua ini. Sebab kita ajar dia bangga semata-mata. Dia tak bangga dengan ibu dah tua. Tak bangga dengan ibu dah tua dah. Sebab kita bagus, celebrate kita A itu semua, universiti A. Kita tak ajar dia untuk benda 5 benda ni semua. Atau akhirnya maknanya kita mak kita dah tua besok, anak kita buat tato pada kita. Sebab kita tidak didik dia untuk perhubungan yang tak putus sampai akhirat ini. Kan? Okey, kita sambung yang keempat. Yang keempat sabar. Rule number 1. Ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, sabar kita kepada anak, sabar pada karenah anak-anak, bawa kita mak ayah ke syurga. Hari ini kita bersabar karenah anak. Dalam hadis Nabi, karenah anak perempuan. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, karenah anak perempuan kan? Mungkin dulu orang Arab malu dapat anak perempuan. Jadi maksudnya Nabi kata bersabar dengan anak perempuan ni, bawa kau ke syurga ni. Dalam hadis Nabi SAW. So bersabar dengan karenah anak kita nakal, kadang-kadang kita doakan dia menitis air mata kita, bawa kita ke syurga. Hari ini kan saya banyak tengok mak ayah menitiskan air mata untuk anak-anak. Padahal kadang anak-anak dah besar dah. Jangan rasa rugi abang-abang, ayah-ayah, kakak, ibu-ibu sekalian kan. Dia akan bawa kita ke syurga. Ada nilai air mata tu. Doa kita pada anak kita yang macam karenah, bawa kita ke syurga. Sebenarnya sabar kita pada anak, bawa kita ke syurga. Nanti kan kalau kita dah tua, sabar anak pada karenah kita, bawa anak tu pula ke syurga. Ini kena ajar untuk dia khidmat keluarga. Kena ajar. Jadi maknanya sabar anak kepada kita pula akan bawa kita ke syurga. Sebab kalau kita dah tua, sama juga karenah macam budak-budak juga dulu. Kan kita kadang-kadang lebih sensitif macam budak-budak lah. Dan maksudnya daripada sudut perasaan, daripada sudut keperluan dan sebagainya, mungkin waktu tu nak cebok pun terpaksa orang khidmat untuk cebok kan. Bersabar itu bawa anak tu ke syurga. Kadang-kadang nak tak sabar, mak bapak jaga anak,
daripada lahir dia tak tahu apa-apa sampai mungkin 18 tahun pun masih jaga lagi. Anak jaga mak ayah berapa tahun lah tinggal. Ayah tu uzur mungkin 2-3 tahun, mungkin kurang daripada itu. Itu pun kadang-kadang tak sabar. Sedangkan sabar itu bawa anak tu ke syurga. 2-3 tahun tu nilaiannya, bayarannya syurga. Benda bukan susah pun. Tapi sebenarnya kita yang rasa susah sebenarnya. Kita yang rasa Allah tak nak lah apa, kita yang malas. Sebab kita tak ada benda ni tak faham. Benda yang 5 ni tak faham. Itu kita rasa Allah susah lah, leceh lah, nak jaga mak ayah, malas lah apa semua. Sebab kita tak faham. Benda tu membawa kita ke syurga. Dan yang terakhir, ibu, abang, kakak saya sekalian, doa yang kelima, doa kita pada anak-anak akan bawa anak tu ke syurga pula. Kali ni kita doakan, ya Allah, aku redha pada anak aku, ya Allah, apapun dosanya, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah, aku nak dia berjaya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kita doakan anak kita kan. Kadang-kadang kita doakan anak kita tu, maknanya kita muhasabah pula diri kita kadang-kadang. Ya Allah, barangkali anak ini nakal kerana kedangkalan ilmu aku dan mendidik dia, ya Allah. Kita doakan. Barangkali kita yang menyebabkan dia jadi begini, ya Allah. Aku tak pernah tegur waktu dia muda, ya Allah. Barangkali. Mana doa kita tu tak sia-sia. Tapi doa kita, redha kita membawa anak tu ke syurga. Nantikan ibu-ibu, abang-abang, ayah, akak-akak saya sekalian, doa anak kepada kita bawa kita pula ke syurga. Doa anak itu dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut, idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Kan? Antaranya adalah wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Mendoa anak itu bawa kita ke syurga. Sebab itu benda-benda perkara ini kena ajarkan. Sebagai sebelum kita bersama dengan maknanya pendengar kita kan, ataupun yang berespon dengan kita, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, arwah ayah saya ni ustaz. Ada orang cakap, untunglah ustaz, ayah ustaz patutlah jadi ustaz. Tapi ayah ustaz ni garang. Tanyalah ustaz-ustaz yang dengar pembincang kita ni, ayah ustaz garang anak-anak. Dengan orang lain mungkin lembut, Assalamualaikum makcik. Dengan anak ayah kalau ustaz ni. Okey. Ayah saya banyak pesan pada saya. Banyaklah ayah. Maksudnya dah ustaz kan, dah banyak pesan. Pesanlah, membebel lah, apalah, apa jugalah sebutannya kan. Nasihat lah. Sampai saya dah berkahwin pun masih lagi dia nasihat juga kan. Jadi banyak nasihat daripada saya. Tapi ada satu nasihat dia yang saya tak lupa. Satu hari dia ambil tangan saya, dia ajak saya duduk, dia pandang mata saya, dia panggil nama saya Amin kan. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Al-Amin ni gelaran keluarga kan. Dia panggil nama saya Amin. Di kawan keluarga ni orang panggil Amin. Besok kalau abah meninggal, kau dah pandai belum doa untuk abah? Saya ingat waktu tu. Saya kata, insya-Allah abah. Kenapa abah? Kan kita beranak kan, apa tanya macam ni nanti kan, tak, besok kalau abah meninggal, kau jangan lupa doa untuk abah. Hari dia meninggal 22 bulan 4 2004 kan, 22 bulan 2 2004. Banyak pesanan dia saya lupa, pesanan ini saya tak lupa. Jadi saya sebagai seorang anak, saya nak cadangkan kepada ibu-ibu, abang-abang, kakak, ayah saya sekalian yang di luar sana. Perasaan saya sebagai seorang anak, pesankan anak kita benda ini kan. Besok mak besok ayah, papa, mama meninggal, kau jangan lupa doa untuk papa, untuk ayah. Pesan. Kena pesan. Sebab dalam Quran Allah sebutkan, kita hendaklah selalu berpesan-pesan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah hari kita meninggal, dia tak lupa benda ini. Hari ini kadang-kadang kita orang masjid, berapa banyak hari ini yang bertahlil adalah orang masjid. Anak sendiri tak bacakan tahlil pun untuk mak ayah. Sedangkan orang lain baca, ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan sampai. Anak baca, confirm tak ada khilaf, mesti sampai. Tapi hari ini kadang-kadang orang masjid datang jemputan untuk buat tahlil di rumah, yang baca adalah orang masjid. Anak sibuk minum, bisa rokok kat luar lah, berbual dengan kawan-kawan lah, siapkan hidangan bersidangan lah, berselfie lagi nak cerita, tahlil rumah mak aku. Dia sendiri tak baca. Sebab kita bangga dia berjaya dalam pelajaran dia, dan itu tak salah. Tapi kita terlupa nak pesankan pada dia hubungan 5 hubungan yang tak putus sampai akhirat antara ibu dan ayah ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ku anfusakum ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Ingatkan 5 pesanan ini yang akan membawa kita ke syurga.
antara ibu dan ayah ini. Mudah-mudahan kita pesan-pesankan, kita tahu, buat poster kat rumah. Inilah pesanan ayahmu, inilah pesanan ibu dan ayahmu. Buat poster. 5 perhubungan ini takkan putus, tak menyebabkan kita putus sampai akhirat. Sampai akhirat takkan putus benda ni. Kan 5 benda ini. Dan kalau kita faham, kita akan lihat rumah tangga kita, sudut anak, perhubungan anak dan mak ayah itu makin baik dan makin baik. InsyaAllah. Allahuakbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas pesan-pesan yang telah disampaikan untuk kami sebagai bekal dalam kehidupan ini, insya-Allah. Tapi kita nak raikan juga rakan-rakan pendengar kita di talian di 0362051500 masih buka untuk anda terus sama-sama bersama dengan DJ Mona kat sebelah tu, insya-Allah bersama dengan anda. Kita nak memulakan dari Kuala Lumpur. Amin juga Ustaz nama dia. Okey. Silakan Cik Amin. Soalan ni sebab ini berkaitan dengan keluarga kan. Kalau katakan saya nak bagi tahu, kalau bekas isteri tak terima kita punya nafkah untuk anak, macam mana tu? Berkait lah, dia minta yang di luar kemampuan lah. Maknanya saya boleh bagi 500 tapi dia minta di luar kemampuan saya lah. Macam tu Ustaz. Okey. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyunfiq zu sa'ati min sa'ati, bagilah nafkah semampu-mampu kamu. So memanglah kadang-kadang kalau dah tak dah luar kemampuan, maknanya bagilah semampunya, tapi tetap kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin aku tak ada benda yang mungkin tak cukup ya Allah, tapi inilah kemampuan aku. Ya Allah, tolonglah kurniakan aku kemampuan yang lebih. Jangan kita fikir mengenai alasan semata-mata, tak mampulah, tak payahlah bergaduh, tak. Ya, bagi juga, okey, ini saja saya mampu, tapi dalam keadaan kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa, ya Allah ampunkan aku ya Allah, takut kan ada benda memang tak cukup sungguh aku bagi ni. Itu kan la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau siksa aku dengan benda aku tersilap atau aku terlupa ya Allah. Kan? Kemudian doa, ya Allah bagilah aku kemampuan lebih lagi. Kalau ada kemampuan lebih, aku akan bagi lebih lagi. Kan? Jadi maksudnya bagilah, tak ada masalah, semampu kita. Kalau ke mahkamah pun, mahkamah akan tengok kemampuan kita. Kan? Isteri malah nak minta, kalau ikut 10,000 sebulan dia minta, kan? Setengah-setengah isteri kat Baghdad tau. Ya, Baghdad. Di Baghdad, bukan kat sini kan. Nak ikut, dia nak minta lebih lah. Tapi itu kemampuan kita, bagi kemampuan kita. Tapi tetap juga kena merintih pada Allah. Ya Allah, aku minta ampun. Mungkin innasina aw akhtana, kan? Aku tersilap ataupun memang aku terlupa, aku minta ampun. Dan berilah kemampuan aku ya Allah. InsyaAllah. Doa yang rules number 5 Ustaz, saya kena doa. Dan daripada Encik Nur dari Perak, silakan. Saya nak tanya Ustaz, hubungan dengan mak mentua kan, kita kalau tahu mak mentua kita ni tak amalkan Islam, walaupun dia orang Islam, macam mana ya dengan anak-anak dia pun join sekali lah, macam tak kisah bab agama, solat ke puasa ke, memang tak ikut rule Islam lah. Macam mana ya kita nak ni, termasuklah anak dia lah, iaitu suami saya. Macam mana Ustaz nak bawa sampai ke syurga ni Ustaz? Okey, sebenarnya kan itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada keluarga ini. Okey. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pengasih, mungkin hasil doa-doa orang ramai atau doa-doa atuk-atuk kita dahulu, kita tak amalkan Islam. Allah letakkan isteri yang mengamalkan Islam. Isteri tak amal Islam, suami pun tak amal Islam, dapat anak, tiba-tiba anak tu nak sekolah tahfiz, ada tau. Anak tu Allah jadikan minat dengan Islam, dia yang balik didik keluarga dia. Okey, mak tak amal Islam, ibu tak amal Islam, anak-anak tak amal Islam, Allah datangkan menantu yang faham Islam. Jadi maknanya akak pada hari ini tanggungjawab besar pada akak sebenarnya. Sebab akak di mana datang dari keluarga yang tak amal Islam. Kita yang mengamal Islam, kita usaha paling kurang mendoakan dia, ada usaha untuk jadikan dia faham Islam. Mungkin kita akan tension, jangan tension, sebab menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan daripada kita yang bagi hidayah. Kita hanya usaha. Yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So usahalah, ingatkan. Dan sebenarnya tanggungjawab besar pada akak tu. Sebab akak tahu, mak dia, suami saya pun tak amal Islam pun semua kan. Mak dia, bapak dia, keluarga dia, dan termasuk suami saya. Maksudnya saya mengamalkan Islam kan. Saya bertanggungjawab untuk bimbing mereka semua ini semaksimal yang mampu. Tak mampu, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu, ampunkan aku ya Allah, mungkin aku tak ada kemampuan lagi, berikanlah aku kemampuan. Bukan kita tension, tak perlu tension. Kita rasa satu tanggungjawab. Barulah kita rasa ya Allah, Nabi dulu keluarga dia pun banyak tak beriman. Macam mana susahnya Nabi itu, tapi Nabi tetap berusaha Nabi kan. Sampai Abu Talib meninggal, nangis Nabi kan. Sampai Allah kata innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak mampu bagi hidayah
siapa yang kau sayangi, Allah bagi hidayah. Tapi Nabi usaha semaksimal mungkin. Wallahualam. Pandang dengan kasih sayang Ustaz ya, insya-Allah. Dan kita nak raikan ramai sebenarnya memanggil kita talian, tapi kita ambil satu daripada WhatsApp, daripada Puan Hasanah dari Sungai Buloh. Ni macam mana pula Ustaz kalau nak educate suami untuk khidmat dengan ibu, sebab kalau boleh kita nak ajak anak-anak juga macam mana nak berkhidmat pada ibu bapa kita nanti, pada kita lah nanti. Dengar balik rakaman ni dalam kereta, pasangkan hubungan dan tak putus serta mak ayah. Seorang tu bertindak atas ilmu dia, kan? Kita rakam ni, ada rakaman ni kan. Okey, dengar kan. Facebook ni pergi share kan. Share kan. Share kan. Ataupun kadang Facebook orang susah nak dengar dalam kereta. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mendidik satu orang ketika Nabi naik kenderaan. Jadi sunnahnya hari ni kenderaan kita lagi dah tak ke mana dah. Kereta kita kan. Memang anak tak boleh lagi ke mana dah. Kalau dah cakap mari duduk dengar ni kat YouTube ni kan, mungkin ya nak dengar ataupun kan. Tapi yang kereta tu tak ada ke mana-mana dah. Kan kita balik kampung 2 jam 3 jam pasang, ini dah 40 minit je. Dengan memahami benda ni insya-Allah setiap orang akan berubah dengan ilmu. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Kita ada ke talian sekali lagi terus daripada Kuantan, Puan Haryati. Saya nak bertanyakan kepada Ustaz, macam mana kalau kami katakan suami isteri mendidik anak, akademik dah bagus, tapi mengenai ajaran agama Islam ni macam kita kurang beri perhatian. Lepas tu pendidikan tu suami selalu menyerahkan kepada isteri. Dia kata tugas dia hanya mencari nafkah, jadi pendidikan tu semua kepada isteri, tauladan daripada kedua orang ibu bapa dia. Jadi bila anak besar, anak kurang berjaya, anak selalu tak ikut lagi cakap ibu, sebab dah biasa sangat dengar daripada ibu, tapi si bapa tak ambil inisiatif untuk membantu. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah betul cara kami ataupun sebaliknya? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, dalam bab ini sama juga. Kadang-kadang bapa ataupun suami tu dia bukan tak nak ambil tahu, tak tahu cara macam mana. Teknik bentukkannya tu. Teknik membebel tu tak ada dekat dia. Seni membebel tu. Seni membebel tak ada dekat dia. So jadi kita kena cakap bang, tegurlah anak tu. Kadang-kadang ada seorang suami ni memang kita kena tolong ingatkan dia. Kadang jadi yang mulut berat memang. Ada jenis mulut berat. Macam dia macam tu. Macam mana? Macam tu. So ini maksudnya kita tolong ingat bang, tegurlah anak kita. Saya tegur ni dah tak makan dah kadang-kadang kan. Bagi doakanlah. Dan juga sama jugalah. Hari ni kadang-kadang secara jujur, bila last kali kita belajar pasal kekeluargaan? Last kali kita belajar kekeluargaan, Kafah darjah 4. Betul tau, darjah 4 punya. Maksudnya kita masuk universiti kan, ilmu kita tinggi, tapi ilmu kekeluargaan kita adalah Kafah darjah 4 kan. Jadi maksudnya bukan maknanya nak ceritanya ilmu Allah tu luas. So tingkatkan. Kadang-kadang satu ilmu kita sampai PhD kadang-kadang, tapi dalam ilmu kekeluargaan ni Kafah darjah 4. Sebab last kita pasal kan darjah 4 lah. Darjah 5, darjah 6 dah belajar faraid lah, apalah kan. So maksudnya kita tahu, jadi jangan kita ingat lah, dia dah pandai apa, universiti apa. Dia belajar universiti bidang ekonomi dia, bidang undang-undang dia, bidang perubatan dia, bidang apapun keadaan dia. Tapi keluarga mungkin masih rendah lagi. So kongsikanlah sama-sama untuk benda ilmu kekeluargaan. Wallahualam. Tahu-tahu belajar ekonomi pun, ekonomi negara dia pijak, ekonomi keluarga bukan kadang tak betul. Saya kita ke Rawang pula, Puan Anis. Soalan saya, bagaimana untuk anak yang menyatakan sayang pada ibu bapa, tapi hanya pada lisannya saja, yang mana dia tidak kedekut ya, dia memang kedekut sangat dengan duit, kedekut sangat dengan tenaga, susah nak prioritaskan masa. Jadi kalau di Facebook ataupun berkata-kata dengan orang ramai, dia lah yang paling sayang sekali ibu dan ayahnya. Dan bila jumpa hari raya, dia pun sangat-sangat menyayangi ayahnya, ibunya. Tapi bila tak sampai yang physically apa yang perlu dilakukan, komitmen, tak ada. Jadi macam mana nak kita buat dengan anak-anak macam ni? Muka-muka ke ni Ustaz? Okey, tak. Sebenarnya pada saya sama juga. Maknanya bagus dah dia dah menyatakan sayang apa semua, tapi ilmu praktikal tak tahu. Okey. Banyak kadang-kadang kita ilmu praktikal tak tahu. Hari ni orang accident kan, kedeguk tengah jalan kan. Kadang-kadang orang nak tolong tu tak tolong sebab apa? Tak kerti tau. Nak macam mana? Angkat macam ni, angkat macam ni. Tapi berhenti nak tolong kadang-kadang. Tapi nak buat macam mana? Apa nak dibuat? Apa nak buat? Sama juga kan? Dia memang rasa sayang nak bantu, tapi bantu apa ya?
nak tolong angkat apa, nak tolong, dia tak tahu. Benda tu kenakan panduan, kenakan ilmu, memang kena ada ilmu. Pasal bukan bermuka-muka. Dan satu keadaan iktibar yang kita boleh ambil adalah didiklah anak untuk memberi sejak kecil lagi. Sebab tu saya kata tadi, anak kita diajar sampai universiti apa, kadang-kadang beberapa kemahiran, tapi kemahiran khidmat keluarga kita mak ayah kena ajar. Kita kena ajar mak ayah. Dia pergi part time, dia kata 5 kan, pergi kerja kat mana-mana kan, cakap dapat gaji bagi mak bagi ayah. Sebahagian kecil pun tak apa, RM1 pun tak apa. Kita nak ajar dia memberi kan. Maksudnya bukan kita nak duit dia pun, kita bagi dia lagi banyak maknanya. Dia bagi kita RM1, kita bagi dia tambang tiap hari RM5 naik Uber tu naik Grab car kan. Tapi nak ajar dia memberi, sebab nak latih benda tu. Kadang-kadang secara jujur tak pernah kita mengajar anak kita untuk memberi pada kita, sedangkan benda tu juga penting. Itu yang kadang-kadang sampai besar buat tak tahu daripada mak ayah, sedangkan mak ayah ada keperluan-keperluan dia. Ataupun bagi duit juga kat ibu je, bapak tengok dia jauh, tak kona kemari ke. Kita tak pernah didik dia, macam mana dia nak tahu benda tu. Dan benda tak diajar. Di masjid ajar kadang-kadang kuliah-kuliah benda-benda yang umum, benda lain, fokus benda-benda ni tak ada. Di sekolah kafar dah jam 4. Macam mana dia nak praktikal macam tu? So kita yang tahu, kita kena bimbing dia. Oh, takrifan khidmat mak ayah ni, mak ayah kalau tu angkat tolong mandikan. Kan? Begitu juga katakan pimpin tangan dia. Benda ni tak diajar, pimpin tangan dia. Ataupun mungkin bagi duit kat dia kan? Ataupun belikan ubat dia, ubat rutin dia. Ataupun apa lagi, belikan pakaian dia. Kadang-kadang mak nak minta pun takkan mak nak minta. Kita tak boleh cakap pada mak kalau mak nak, mak cakap je lah berapa mak nak. Tak boleh, jangan cakap macam tu, bagi je. Cakap tahu mak pun ada dia punya perasaan mak ayah kan. Jom tawarkan dia, mak jom kita pergi klinik mak, kita cek ni mak, jom saya nak belikan baju mak, jom masa nak belikan, tawarkan. Jangan mak nak cakap, mak cakap je mak nak apa mak cakap saya. Tak, itu cuma tak cakap sampai itu perkataan yang salah. Kan, sebenarnya itu benda-benda yang kita kena didik praktikal ya. InsyaAllah kita akan kongsikan dalam Pesona Zahra, jangan miss. Okay, benda-benda ni InsyaAllah. Sebelum kita nak doa Ustaz, sebelum ini, satu lagi sebab ramai yang memanggil Ustaz. Encik Jazlan, silakan Encik Jazlan. Ni tak tanya pasal dia ni lah. Dia orang ni buat kerja kahwin, tapi dia buat kerja kahwin ni yang perempuan ni kena macam ilmu sihir, ilmu hitam. Dia ingat tak ingat ataupun sedar tak sedar. Adakah perkahwin tu sah ataupun tidak? Okey. Kalau dalam wanita yang memang sedar tak sedar, perkahwinan tu tetap sah. Sebab perkahwinan tu diwalikan oleh wali. Betul. Yang mungkin kalau yang dipikirkan tak sah adalah lelaki dalam keadaan sedar tak sedar. Okey, tapi perempuan sah. Kalau lelaki yang mungkin bingung-bingung, terima nikah ni, terima tak ni, terima mamai kan, maka itu boleh dipersoalkan. Tapi kalau perempuan tetap, sebab perwalian adalah pada bapa. Wallahualam. InsyaAllah. Dan hujung ni Ustaz, sikit kesimpulan dan juga doa untuk sama-sama kita aminkan. Bagi banyak soalan pada hari ni insyaAllah kan, cuma kita tak sempat hari kan, kita jumpa minggu depan insyaAllah dalam perkongsian kita. InsyaAllah saya sangat gembira kita sama-sama dapat berkongsi tentang permasalahan kan. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita, sebab dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah nak ada kebaikan pada dia akan difahamkan dia mengenai agama. So kita bincang macam ini yang realiti. Soal jawab ini bukan saya, jadi tak jadikan kita syok sendirian. Oh kita bincang syok sendirian. Kita nampak keperluan itu. Mana keperluan-keperluan antara kita yang mungkin kita terlupa ataupun jarang kuliah-kuliah nak dibahaskan. So terima kasih sangat, terima kasih yang bertanya pada hari ini, yang menghidupkan lagi perkongsian kita insyaAllah. Yang tak sempat hari ini kita minta maaf kan. Kita akan minggu depan bersama kita. Tunggu. InsyaAllah kita akhirkan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan kurniakanlah manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami dengan perkara yang kami lupa atau kami tersalah ya Allah. Kurniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Ingatkanlah kami dengan ilmu-ilmu daripada kasih sayang-Mu ya Allah. Kurniakan kepada kami kebaikan untuk dunia kami ya Allah. Kurniakan kepada kami kebaikan untuk akhirat kami ya Allah.
Allah, dan hindarkanlah kami dan ahli keluarga kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat kita amalkan bersama insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.